Okey, hari ni kita nak tengok bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okey, yang tajuk ni tajuk kedua last lah sebelum kita habis untuk tahun ni. Okey, dan tajuk ni panjang, so dengar elok lah. Okey. Nak tengok 6.1 penjanaan tenaga elektrik. Macam mana tenaga elektrik dijanakan dan macam mana kita boleh dapat tenaga elektrik untuk kita boleh nyalakan lampu rumah kita. Okey, pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, kamu tengok muka surat 162 dalam buku teks. Okey. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan yang utama iaitu sumber tenaga baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey. Sumber tenaga yang boleh baharu, okey, maksudnya sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Okey, contohnya tenaga hidro. Hidro ni air, ombak, tenaga solar daripada matahari, tenaga pasang surut daripada pasang surut air. Okey, tenaga angin, tenaga biogesim. Okey, biogesim ni bahan yang mereput. Okey, tenaga geoterma. Okey, sumber dia daripada dalam kerak bumi. Okey, yang ni tenaga boleh baharu ni kita boleh dia boleh orang kata apa? Boleh dijana berterusan. Sebab apa? Sebab sumber dia berterusan dan tidak habis. Okey, jadi sumber tidak boleh baharu maksudnya sumber tenaga tidak boleh diganti dan akan habis digunakan iaitu tenaga nuklear. Mungkin kita belajar minggu lepas tu kan. Okey, arang batu, gas asli dan juga petroleum. Okey, sumber tenaga ada dua. Sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, yang ni contoh tenaga yang boleh baharu, tenaga hidro maksudnya daripada air. Okey, maksudnya air daripada empangan. Okey, lepas tu dia lepaskan air tu dekat bawah tu akan ada turbin. Okey, turbin akan bergerak maka tenaga elektrik akan dijanakan. Okey, tenaga hidro ni, hidro maksudnya air. Okey, tenaga ombak. Okey, ni macam ni nak janakan tenaga tu. Okey, dari situlah. Okey, tenaga solar guna panel suria. Tenaga pasang surut air. Okey. Tenaga angin guna kincir angin. Okey. Tenaga biogesim daripada pereputan sisa daripada pertanian, perhutanan dan juga urban ni orang kata apa, sisa daripada inilah perumahan lah, kawasan perumahan. Okey, tenaga geoterma, okey, dalam kerak bumi. Lepas tu okey, yang ni tenaga geoterma ni tidak boleh baharu, tenaga nuklear pun tak boleh baharu, arang batu dan juga gas asli tak boleh baharu dan juga petroleum. Okey, sektor perindustrian biogesim. Okey, Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biogesim di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biogesim yang paling banyak. Okey, pelbagai jenis biogesim ini termasuklah daripada kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarat, sekam padi, jagung dan sebagainya. Maksudnya ni kalau kelapa sawit tu, okey, buah kelapa sawit bila dia dah ambil minyak dia, dia akan hampas dia tu kan. Okey, dia boleh dan itulah tenaga daripada biogesim. Okey, dia proses balik. Sampah maksudnya hampas tu dia proses balik. Okey, selain penjanaan tenaga elektrik, biogesim juga digunakan untuk menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan binaan bangunan yang baharu. Okey, ni sekadar pengetahuan sajalah. Okey, yang ni muka surat 163. Okey, stesen jana kuasa di Malaysia. Okey, stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. Okey, Sarawak negeri dia kan besar kan. Okey, so dia punya sungai dia panjang. So kuantiti air dekat situ banyak. Jadi dia boleh menghasilkan stesen jana kuasa yang besar lah. Okey, contohnya di Bakun. Okey, sumber tenaga dia adalah daripada hidro air. Okey, ni dia punya stesen jana kuasa dia. Okey. Okey, seterusnya stesen jana kuasa Tunku Jaafar. Okey, di Negeri Sembilan sumber dia adalah gas asli. Okey, lepas tu stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak, sumber dia arang batu. Okey.
kuasa biojisim, TSH bioenergy. Okey, di Sabah. Okey, dia punya sumber dia adalah biojisim. Okey, seterusnya. Okey, stesen jaringan kuasa hybrid di Pulau Perhentian Kecil, Terengganu. Sumber tenaga dia angin, solar dan juga diesel. Okey, nampak ni kincir angin kan? Solar adalah panel suria dia tak mana-mana. Lepas tu dia guna diesel. Okey, maksudnya yang ni dia guna dua yang boleh baharu, satu yang tak boleh baharu. Okey, hybrid ni apa dia? Hybrid ni adalah campuran. Okey, hybrid campuran. Okey, proses penjanaan tenaga elektrik. Macam mana tenaga elektrik tu boleh dihasilkan? Okey, yang ni adalah model generator. Tahu kan generator kan? Kalau dulu pasar malam kan? Okey, korang dekat pasar malam. Tapi lah ni pasar malam tak boleh buka kan? Okey, tak apa. Okey, kalau dulu kat pasar malam, mereka akan apa? Ambil satu generator dan nyalakan lampu kan? Pasar malam. Kat generator tu dia bubuh minyak. Itu dia pakai minyak lah, pakai mesin kan? Okey, generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Apabila engkol pada model ni engkol ni okey, pada model generator itu diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Maksudnya bila kita pusing engkol ni, okey, dia ada gergelung dawai dibalut magnet ni dibalut dengan gergelung dawai. Okey, bila kita pusing engkol ni, okey, arus aruhan daripada magnet ni akan dihasilkan. Okey, pengaliran arus aruhan ini menyalakan LED. Okey, bila kita pusing engkol, okey, arus aruhan akan terhasil dekat sini. Okey, lepas tu akan bersambung dengan klip wire. Maksudnya tenaga elektrik lah tu. Okey, tenaga elektrik tu akan bersambung dengan klip wire, akan sampai dekat LED dan akan menyalakan LED. Jadi, proses penjanaan tenaga elektrik ni dihasilkan melalui arus aruhan. Okey, arus aruhan mai daripada magnet. Okey. Okey, ni sejarah sikit lah. Okey, pada tahun 1831, ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Okey, dia akan ada Michael Faraday ni dia buat satu law nama dia Faraday's Law. Faraday's Law ni dia penjanaan tenaga elektrik daripada gerakan dawai dan gerakan magnet. Arus aruhan tadi itulah. Okey, ni adalah sejarah saja. Michael Faraday. Dia buat Faraday's Law. Okey. Okey, yang ni gerakan dawai tadilah. Okey, gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, kita ada satu galvanometer. Okey, galvanometer ni dia untuk kita buktikan. Okey, bila jarum dia terpesong, boleh buktikan bahawa adanya arus elektrik yang dihasilkan. Okey. Okey, jadi kita ada dawan penyambung dan kita ada magnet. Okey, magnet ni kita statikkan dia kat situ. Okey, lepas tu kita gerakkan dawai penyambung. Okey, bila kita gerakkan dawai penyambung ni atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okey, garisan medan magnet akan terputus ataupun terpotong. Okey, arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Maksudnya, bila kita ambil dawai penyambung ni, kita gerakkan di tengah-tengah antara kutub selatan dan juga kutub utara. Okey, dekat garisan magnet ni, utara akan keluar masuk selatan. Okey, tak tahu. Okey dah. Dengar elok tau. Okey, ni kamu belajar artikel 2 dulu ni. Okey. Medan magnet bergerak daripada utara ke selatan. Okey, utara keluar, selatan masuk. Okey. Macam tu. Okey, ni adalah yang merah ni yang saya lukis ni adalah garisan medan magnet. Okey, garisan medan magnet ni dia memang dah wujud secara semula jadi. Bila adanya magnet, dia ada kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, jadi bila kita ambil satu dawai penyambung, kita gerakkan dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Okey, maka garisan medan magnet ni akan terputus. Okey, bila garisan magnet ni dipotong, maka arus aruhan akan terhasil. Sebab itulah mengalirnya arus elektrik. Sebab tu kita nampak dekat galvanometer tu jarum dia terpesong. Okey, sama juga dengan solenoid. Ingat artikel 2 ni.
solenoid ni. Okey, solenoid ni kita ambil satu magnet. Okey, nampak utara dan selatan. Okey, lepas tu kita ambil satu gegelung dawai, kita orang kata apa, lilit dekat satu teras berlamina, teras besi. Okey, ni teras besi lah. Aku ni teras besi. Okey, yang ni gegelung dawai. Okey, nama dia solenoid lah ni. Semua ni nama dia solenoid. Okey, lepas tu ada magnet kat sini. Okey, jadi kat sini magnet ni yang kita gerakkan. Okey, kalau tadi kita gerakkan dawai, okey, dekat magnet. Tapi yang ni kita gerakkan magnet. Okey, macam tadi saya kata sama sahaja. Okey, garisan magnet-magnet bergerak daripada utara keluar masuk selatan. Nak lukis kena lukis betul-betul lah. Dia ada dia punya law dia. Bukan boleh hantam ikut dan je. Okey, daripada utara keluar pergi selatan. Okey, keluar. Anak panah masuk. Okey. Sampai. Keluar. Yang ni masuk. Okey, so dekat sini dia nak kata bila magnet ni bergerak bawah atas bawah, maka solenoid ni dia akan putuskan garisan medan magnet. Okey? Jadi pemutusan ataupun pemotongan garisan medan magnet itulah yang akan menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan itulah yang akan menghasilkan tenaga ataupun arus elektrik. Okey? Jarum penunjuk galvanometer terpesong. Okey. Okey, ini kalau gerakkan magnet samalah, dia sama je. Kita nak gerak magnet ke, kita nak gerak dawai. Kalau tadi kita gerak dawai kan. Okey, kita gerak dawai. Okey, dawai. Yang ni gerak magnet, gerakkan magnet. Sama sahaja dia punya cara kerja dia. Okey, ni kita gerakkan magnet. Ni dawai penyambung tu statik. Magnet tu yang digerakkan. Sama juga yang ni. Okey. Tapi dia punya setup dia, okey, radius dia sama saja. Kita guna magnet dan juga dawai penyambung, solenoid dan juga galvanometer. Sama sahaja. Okey. Okey, tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Macam mana dekat stesen jana kuasa, setiap stesen jana kuasa tu dihasilkan tenaga elektrik. Okey, yang pertama, yang ni muka surat 167. Okey, macam mana tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, yang pertama, stesen jana kuasa terma. Okey. Terma ni panas lah. Okey, maksudnya panas. Okey, mula-mula bahan api dipanaskan. Okey, mekanisme ni maksudnya aturan dia lah ataupun proses dia. Okey. Okey, bahan api dibakar. Okey, nampak bahan api dibakar. Okey, lepas tu dekat atas bahan api ni kita letak air. Okey, air mengalir kat sini. Okey, lepas tu air dididihkan menjadi steam. Nampak ni, yang ni air. Okey, yang ni warna biru cerah sikit. Okey, ni adalah steam. Maksudnya air tu dah jadi udara dah. Okey, jadi wap. Okey, steam. Jadi wap. Okey, lepas tu steam akan disalurkan masuk ke dalam turbin. Okey, dekat turbin ni, okey, turbin, steam akan memutarkan turbin. Okey, penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, turbin tu akan berpusing disebabkan oleh steam. Okey, wap panas tadilah. Okey, dia macam kipas lah. Turbin ni kita anggap macam kipas lah kan. Bilah kipas tu. Okey, lepas tu akan masukkan penjana. Okey, penjana akan menghasilkan tenaga elektrik dan pergi kepada menara elektrik. Okey, so kondenser ni, okey, kondenser ni dia untuk bagi air tu sejuk balik. Okey, selepas pada steam tu dia memutarkan turbin, dia akan dialirkan masuk ke bawah ni. Bila masuk dekat kondenser, kondenser ni yang akan sejukkan balik. Lepas tu barulah proses dia berulang. Okey, kondenser ni menyebabkan proses kondensasi lah daripada wap air jadi cecair. Maksudnya air yang daripada wap tadi akan dialirkan masuk balik. Dia proses tu berulang dekat sini. Okey, so perubahan bentuk tenaga dia. Okey, mula-mula pembakaran bahan api daripada tenaga kimia. Okey, bila air dididihkan menjadi steam, jadi tenaga haba, panas kan? Okey, lepas tu steam memutarkan turbin, tenaga kinetik sebab dia ada pergerakan.
Okey, lepas tu penjana menjanakan tenaga elektrik adalah tenaga elektrik. Jadi kalau ditanya apakah perubahan bentuk tenaga pada stesen jana kuasa terma? Jawab macam ni. Okey, jawab yang ni. Yang ni dia punya proses dia atas ni. Yang ni perubahan bentuk tenaga. Okey, kalau bila bakar bahan api tu adalah tenaga kimia. Okey, kena ingat nah. Okey. Jadi stesen jana kuasa menggunakan sumber tenaga tidak boleh baru seperti diesel, gas asli dan juga arang batu yang guna untuk bahan api inilah. Okey, yang kedua, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Okey. Yang ni senang saja dia punya proses dia. Okey, mula-mula sinaran matahari. Okey, perubahan bentuk tenaga dia daripada tenaga cahaya, okey, berubah kepada panel suria menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Maksudnya daripada matahari, cahaya matahari tu akan terkena dekat panel suria. Okey, panel suria tu ada dia punya orang kata apa litar dekat bawah tu yang akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey, luar ni pun dah banyak dah orang guna panel suria ni dekat rumah pun ada, kat kebun pun ada kan. Dekat lampu jalan pun ada. Okey, dia pada waktu siang, okey, matahari tu akan matahari akan bagi cahaya kena dekat panel suria. Panel suria akan simpan tenaga elektrik tu, cas elektrik tu. Okey, pada malam hari, okey, dia akan activate. Okey, lepas tu lampu menyala lah. Okey. Okey, yang ketiga, stesen jana kuasa hidroelektrik, kita guna air. Okey, macam mana proses dia? Air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Sebab apa kena empangan tu tinggi? Sebab dia untuk bagi tekanan yang tinggi. Okey, jadi bila air tersimpan dalam empangan yang tinggi, jadi tenaga keupayaan graviti dia tinggi. Okey, maksudnya tinggilah tenaga keupayaan graviti tu sebab dia turun ke bawah kan. Okey. So, air mengalir dari aras tinggi ke aras rendah. Okey, dia lepaskan air. Okey, lepas tu air tu akan mengalir kena dekat turbin. Okey, putaran turbin tu menyebabkan tenaga kinetik. Maksudnya kalau kat sini tenaga keupayaan graviti, bila kita lepaskan air tu, okey, air tu bergerak kan. Bila berlakunya pergerakan, maka tenaga kinetik akan terjadi. Okey, lepas tu berkena dekat turbin, turbin bergerak. Lepas tu penjana menghasilkan tenaga elektrik. So, tenaga elektrik dihasilkan. Tenaga keupayaan graviti, tenaga kinetik, tenaga elektrik. Okey, kalau tak faham, boleh buka mic tanya lah. Okey, seterusnya yang menggunakan tenaga angin. Okey. Udara bergerak ataupun angin. Okey, udara bila bergerak ataupun angin nama dia tenaga kinetik. Lepas tu angin menggerakkan bilah. Okey, angin menggerakkan bilah. Bilah memutarkan turbin. Adalah turbin dekat belakang tu kan. Okey, dekat belakang dia. Okey, lepas tu penjana menghasilkan tenaga elektrik. Maka tenaga elektrik akan dihasilkan. Bila berlakunya pergerakan, maka nama dia tenaga kinetik. Okey, lepas tu penjana menghasilkan tenaga elektrik, maka tenaga elektrik akan terhasil. Okey, yang menggunakan bahan api nuklear. Macam kita belajar hari tu. Okey, dia duduk dalam reaktor nuklear. Dalam reaktor nuklear ni kita ada uranium. Uranium adalah sejenis bahan radioaktif. Okey, lepas tu air akan dialirkan masuk ke dalam reaktor nuklear. Okey, dalam reaktor nuklear ni dia panas, dipanaskan. Uranium akan dipanaskan. Okey, menghasilkan steam. Okey, bila dihasilkan steam, tenaga haba. Okey, lepas tu steam akan masuk ke dalam ni bagi turbin bergerak. Bila steam memutarkan turbin, maka terjadinya tenaga kinetik. Okey, maka masuk dekat penjana. Penjana menghasilkan tenaga elektrik, maka tenaga elektrik akan dihasilkan. So, dekat sini tenaga nuklear. Okey, lepas tu masuk dekat sini. Sini tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga elektrik. Okey, jadi nak ingat dia punya perubahan tenaga. Okey, kamu bayangkan gambar rajah. Contoh kan, kalau menggunakan bahan api nuklear. Okey, dekat sini ada reaktor nuklear. Tenaga nuklear. Lepas tu sini tenaga haba. Sini tenaga kinetik. Sini tenaga elektrik. Yang tu saja. Macam tu saja nak ingat. Okey, kamu bayangkan dia punya stesen jana kuasa. Jenis dia macam mana. Lepas tu kamu boleh tahulah. Okey. Dia punya perubahan tenaga. Okey, yang ni yang keenam. Biogesim.
Okey, biojisim. Okey, jadi biojisim dekat bawah ni dia akan menghasilkan gas metana. Okey, gas metana. Okey, kita akan bakar dulu. Okey, pembakaran metana. Okey, bagi dia panaskan air. Okey, maksudnya dekat sini, kat sini tenaga kimia. Yang ni tenaga haba. Sebab apa? Sebab air bertukar jadi steam. Okey, so yang ni tenaga haba. Lalu kat sini tenaga kinetik. Yang ni tenaga elektrik. Okey, dah habis untuk hari ni. Okey, ada soalan? Ada soalan? Aktiviti muka surat 31. Okey, soalan nombor 2 dah. Okey, muka surat 31, soalan nombor 2. Tenaga elektrik dijana melalui pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga tidak boleh baharu? Apa maksud dia? Okey. Apa maksud tenaga tidak boleh baharu? Ya, okey. Sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Okey, soalan B. Cikgu Sofia membawa murid-muridnya melawat ke satu stesen janakuasa seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Ni stesen janakuasa apa? Okey. Stesen janakuasa apa anak-anak? Ya, stesen janakuasa terma. Sebab apa? Sebab kita nampak ada bahan api yang dibakar. Okey, huraikan mekanisme penjanaan elektrik yang terlibat. Ni saya tunjuk dah slide ni. Okey. Huraikan mekanisme penjanaan elektrik yang terlibat. Okey. Jadi macam mana buat? Okey, kamu boleh ambil dekat sini, dekat mekanisme ni. Okey, pembakaran bahan api. Okey, lepas tu air dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin. Penjana menghasilkan tenaga elektrik. Salin balik mekanisme ni. Okey, kalau dekat dalam buku teks, muka surat 167. Sama je macam saya tunjuk ni dengan dalam buku teks. Okey, kamu salin balik ni mekanisme ni. Salin balik sebiji macam ni, anak panah macam ni. Okey, jadi walaupun kamu nampak garisan ni panjang, ada 3 line. Okey, kamu boleh jawab macam ni terus. Okey, tak perlu orang kata apa nak sembang panjang. Nak huraian panjang. Tulis macam tu sahaja. Okey, pembakaran bahan api. Okey, air dididihkan menjadi steam. Steam memutarkan turbin. Lepas tu penjana menghasilkan tenaga elektrik. Salin balik ni mekanisme ni. Boleh nampak kan gambar dekat yang saya share ni kan? Okey. Okey, dapat Okey, kita pergi kepada soalan objektif. Muka surat 29. Okey, nombor 1. Antara berikut yang manakah contoh sumber tenaga boleh baharu? Okey, ABCD nombor 1. Apa dia? Boleh baharu. Tenaga tenaga geotermal. Okey, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan suatu stesen janakuasa. Apakah perubahan tenaga yang berlaku dalam stesen janakuasa itu? Okey, yang tu stesen janakuasa angin kan? Apa dia? Apa dia? Perubahan tenaga daripada tenaga kepada? Ya, okey, jawapan dia B.
Okey, nombor 3, raja di bawah menunjukkan satu penjana tenaga elektrik. Apakah sumber tenaga bagi penjana tenaga elektrik tersebut? Yang tu apa? Panel suria. Apa dia punya sumber? Sumber tenaga? A, B, C, D? A, solar. Okey, nombor 4. Antara alat bikut yang manakah? Bukan. Tu tak belajar lagi. Okey, so 1, 2, 3. Okey. Habis untuk hari ni. Habis untuk hari ni. Ada soalan nak tanya?